Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Maghribi mengharamkan tayangan filem British The Lady of Heaven yang disifatkan menghina agama Islam. Kenyataan Pusat Sinematografi negara itu menyebut keputusan tegas itu diambil beberapa jam selepas Majlis Tertinggi Ulama Maghribi mengutuk filem berkenaan. Ini memandangkan filem arahan Eli King itu secara jelas memalsukan sejarah Islam. Serangan udara Israel terhadap Syria mengakibatkan berlakunya kemusnahan teruk termasuk landasan di lapangan terbang antarabangsa Damsyik. Ia ditutup untuk hari kedua bagi kerja baik pulih. Menurut kenyataan Kementerian Pengangkutan Syria, landasan di lapangan terbang itu tidak berfungsi. Syarikat penerbangan awam sedang berusaha membaiki kerosakan terbabit. Turut terjejas sebuah bangunan terminal. Agensi berita rasmi Syria SANA melaporkan pengeboman rejim Zionis juga mencederakan beberapa orang awam. Di Afghanistan, sekurang-kurangnya 4 orang terbunuh manakala beberapa yang lain cedera dalam kejadian letupan bom membabitkan sebuah bas mini. Insiden berlaku di timur Kabul. Jurucakap polis Khalid Zadran berkata sepasukan anggota keselamatan Taliban dikerah untuk melakukan siasatan. Setakat ini, tiada pihak mengaku melakukan serangan. 7 mayat ditemukan dalam serpihan sebuah helikopter yang terlibat dalam nahas 2 hari selepas pesawat itu hilang. Menurut pasukan bomber Itali, tiada penumpang yang terselamat dalam kejadian terbabit. Sementara itu, Kementerian Luar Turki memaklumkan 4 warga negaranya berada dalam helikopter tersebut. Ukraine masih mengawal loji kimia azot di Severodonetsk. Lokasi itu menempatkan ratusan orang awam yang berlindung di tengah-tengah pertempuran sengit. Menurut Gubernur bandar tersebut, Sergei Gaidai, maklumat tersebar mengenai sekatan terhadap kilang azot merupakan satu pembohongan. Malah tentera Rusia telah ditewaskan. Sebelum ini, Gaidai memberitahu serangan terhadap loji di Luhansk menyebabkan kebakaran besar selepas kebocoran bertan-tan minyak. Kira-kira 10,000 warga Amerika Syarikat berkumpul di Bandaraya Washington menggesa penggubal undang-undang segera meluluskan undang-undang mengekang penyalahgunaan senjata api. Ia ekoran insiden tembakan di sebuah sekolah di Texas baru-baru ini. Tunjuk perasaan dianjur kumpulan March for Our Life MFOL membabitkan sekumpulan pelajar yang terselamat dalam kejadian tembakan rambang di sekolah menengah Parkland pada tahun 2018. Menurut jurucakap MFOL, tunjuk perasaan diadakan hampir 450 kawasan termasuk New York, Los Angeles dan Chicago. Harga purata petrol di Amerika Syarikat melepasi $5 segalen buat pertama kali. Ini dilaporkan Persatuan Automobil Amerika. Rekod tertinggi itu dicatat ketika inflasi melambung tinggi serta berbaki 5 bulan sebelum pilihan raya pertengahan penggal buat Presiden Joe Biden. Satu tong minyak mentah kini dijual lebih $120 di London dan New York. Sukan badminton Indonesia Masters, perseorangan utama dunia Victor Axelsen dari Denmark dijadual bertemu pemain di ranking keempat Chou Tien-chen dari Taiwan dalam perlawanan akhir hari ini. Pertemuan akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Axelsen marah selepas menewaskan wakil tuan rumah Anthony Sinisuka Ginting 21-15, 21-15 di separuh akhir. Tien-chen pula menyingkirkan pemain Singapura Low Kian Yew 21-16, 18-21, 21-19 untuk layak ke pentas akhir. Acara akhir bagi perseorangan wanita pula menyaksikan pemenang pingat emas Sukan Olimpik Tokyo Chen Yufei dari China menentang pemain Thailand Ratchanok Intanon. Beralih ke bola sepak Liga Negara Eropah, England dan Itali terikat seri tanpa jaringan dalam aksi yang berlangsung di Wolverhampton awal pagi tadi. Keputusan 0-0 di laman sendiri itu turut menyaksikan skuad kendalian Gareth Southgate berada di kedudukan tercorot kumpulan 3. Itali pula menyeraju kumpulan dengan 5 mata. 3 pertembungan lain turut berakhir seri. Hungary ikat Jerman 1-1, Wales dan Belgium juga seri 1-1, manakala Belanda terikat 2-2 dengan Poland. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.